لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا كريم. أما بعد. فقال الشارح رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Min gharibil. Situ deh. Min gharibil. Apa tu? Min gharibil ittifaqi. Anna ahrufal hamdi khamsatun. Dah. Min gharibil ittifaqi. Setengah daripada perkara yang gharib, yang asing lah. Yang pelik. Yang mencengangkan akal maknanya. Tu min gharibil ittifaqi, setengah daripada perkara yang gharib, yang asing, yang disepakati, anna ahrufal hamdi, bahawa sesungguhnya segala huruf-huruf bagi alhamdu tu. Anna ahrufal hamdi, bahawasanya segala huruf-huruf bagi alhamdu tu khamsatun, ialah 5. Tu alif lam na ha ai. Betul tak? Alhamdu. Betul ke 5? Betul lah. Alif lam ha mi da. Betul lah tu. Bawa kereta laju sangat jadi pening lah ni. Tak nampak elok-elok jatuh dah. Betul sungguh lah. Jadi setengah daripada perkara hak pelik disepakati bahawa sesungguhnya segala huruf-huruf alhamdu tu ialah 5. Itu. Anna ahrufal hamdi khamsatun. Baik. Dah kalau gitu apa dia? Wa qadibtu di abihi fil Qur'an. Dan sesungguhnya dibuat mulakan dengan dia dengan alhamdu ni. Tu buat mula. Takluk pada kata ibtudi'ah. Dibuat mula di mana? Fil Qur'an ni, dalam Quran. Tu dibuat mulakan dengan alhamdu tu dalam Quran. Khamsu suwarin. Tu 5 segala surah-surah. Tu khamsi suwari. Boleh tak? Khamsu suwari. 5 segala surah-surah. Tu. Jadi dalam Quran tu dibuat mula dengan alhamdu, dengan kalimah alhamdu, segala puji tu pada 5 surah-surah. Pada 5 segala surah-surah. Jadi muafakat dengan huruf alhamdu tu sendiri 5. Kemudian dia buat mulakan dengan dia tu pada surah-surah Al-Quran 5 surah. Tu.
Mana 5 surah tu? Al-ula yang pertama daripada 5 surah. Suratul Fatihati. Ialah surah Tihah lah. Itu maklum lah. Mula juga. Dia panggil mula dengan makna idhafi. Nah, kalau kira hak mula sungguh surah Fatihahnya, Bismillah tu lah. Ya. Tu ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim tu ayat pertama dah. Alhamdulillah itu ayat yang kedua. Tu kalau kita kira mazhab kita Syafi'i ke, alhamdulillah itu ayat kedua dah. Lepas tu mula mana? Mula agak mula idhafi boleh. Tapi kalau ikut mazhab lain yang kata alhamdulillah itu ayat pertama, bismillah itu bukan daripada Fatihah. Kalau gitu mula hakiki sungguhlah alhamdulillah tu. Tu. Apa jadi ni ayat ada tu je ayat agak. Lepas tu siratal ladzina an'amta alaihim, tu ayat yang ke-6. Ghairil maghdubi alaihim, tu ayat ke-7. Tu dah. Tu yang pertamanya al-ula suratul Fatihah. Yang pertamanya adalah surah Fatihah. Itu. Tapi di kitanya ibtidak tu ibtidak lah, tapi ibtidak idhafiyan. Kalau di mazhab lainnya ibtidak hakikiyan pada surah Fatihah tu. Habis. Wasaniyatu, dan yang keduanya suratul An'ami, surah Al-An'am. Suratul An'am. Mana suratul An'am? Wahia, dan ia suratul An'am, qauluhu, ialah firman-Nya Allah Taala. Mana alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'alaz zulumati wan nur. Tu mula surah Al-An'am. Alhamdulillahilladzi, segala puji tu hak Allah. Allah tu allazi khalaqas samawati wal arda. Allah tu ialah Tuhan yang menjadilah ia akan segala langit dan bumi. Wa ja'alaz zulumat, dan merubah-ubahlah ia akan gelap dan cahaya. Ada? Ya khalaqa tu orang panggil daripada tak ada pada ada. Kalau ja'ala tu dengan makna merubah-ubah sesuatu. Kalau fatir tu artinya Allah Ta'ala tu membuatkan sesuatu tanpa ada contoh. Bukan duk tiru, pelang apa-apa tak. Tu kalau terjemah Melayu tu khalaqa, ja'ala, fatara tu semua menjadilah ke. Tapi dalam bahasa Arab tu ya iktibar makna lain-lain lah. Khalaqa menjadi, tapi daripada tak ada kepada ada. Tak? Kalau ja'ala tu Allah Ta'ala tu khaliq, Allah Ta'ala tu ja'il, Allah Ta'ala tu fatir. Kalau gitu ja'ala, apa makna Allah Ta'ala menjadi kau panggil cahaya dan gelap ni? Dengan Allah Ta'ala merubah-rubah kau panggil cahaya dan kegelapan. Ubah-ubah. Cara layak itulah. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Itu. Allah Ta'ala kata, hey nasia, inna khalaqnakum min zakari wa unsa. Sesungguhnya kami yang menjadikan kamu. Yang ini daripada tidak ada kepada ada tu, kami buat kamu daripada tak ada kepada ada tu, daripada laki-laki dan perempuan. Mana Nek Hawa dan Tok Adam alaihissalam. Min zakari wa unsa. Wa ja'alnakum, dan kami ubahkan kamu tu. Tu artinya bukan semua serupa dengan Tok ada sebangsa dah. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Kami yang merubahkan kamu tu kepada pelbagai kabilah keturunan dan pelbagai bangsa. Jadi walaupun sama tu ada Nek Hawa, tapi tu ubah muka mata sepek sikit itu ke Jepun, Korea, China. Hidup kepek kulit sawah mata sikit, Melayu Jawa kata ni. Hak ital lengit gapo juga, India keling mana? Negeri mana tu? Tu ubah. Tu ubah. Itu dah. Itu surah yang kedua, itu suratul An'am. Pala ayat dia nya alhamdulillah juga. Wasalisatu, dan yang ketiganya suratul Kahfi. Surah Kahfi kita sunat bacalah hari Jumaat ni baca dak tahulah. Kalau rajin enggak ono bacalah. Tu suratul Kahfi. Mana wahya, dan ia suratul Kahfi. Mula ayatnya mana? Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba ila akhir. Itu segala puji itu hak Allah Ta'ala belaka. Allah tu allazi anzala ala abdihi, Tuhan yang menurunkan di atas hamba-Nya, hamba Tuhan, al-kitaba, akan Quran. Habis. Warabi'atu, dan yang keempatnya suratu Saba'in, surah Saba'.
Wahya dan ia suratul Saba. Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Segala puji Tuhan Allah Ta'ala belaka. Allah tu alladzi Tuhan yang lahu milik baginya lah. Ma fis samawati barang yang pada langit, pada segala langit, wa ma fil ardi dan barang yang pada bumi. Itu yang keempat. Wal khamisatu dan yang kelimanya. Kan tadi kata dibuat mulakan dengan 5 surah. Ni yang kelima, yang terakhir. Muafakat molek. Alhamdu 5 huruf. Lepas tu alhamdu ni dibuat mulakan dengan 5 surah dalam Quran. Allah Allah Allah. Tu dia kata min gharibil ittifaq. Setengah daripada hak pelik muafakat ittifaq. Nah, kena masuk molek. Tu. Kena masuk molek itu ittifaq situ nak gitu. Nah, yang kelimanya surah apa? Wal khamisatu yang kelimanya suratul malaikah. Itu suratul malaikah. Mana suratul malaikah? Wahia dan ia suratul malaikah. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusulan. Habis itu. Habis itu ya. Waktu timah tu dah habis itu. Wawul isti'nah balik itu. Atau wawul atah boleh. Nah, tengoklah. Wahia dan ia suratul malaikah tu bunyinya alhamdulillahi. Bermula segala puji itu hak Allah Ta'ala belaka. Allah tu fatirus samawati wal ard. Dia yang menjadikan segala langit dan bumi tanpa tiru-tiru plan. Tanpa contoh-contoh. Dah. Keduk tiru langit, tiru gotu bumi ni, tiru planet tu. Dah. Tu. Langit tu sendiri. Plan langit tu sendiri. Keduk tiru hak orang lain. Dah. Itu. Kalau kita nak buat rumah ke apa, ada pelang. Tak ada pelang ke, tak tahu jadi gapo rumah. Rumah ke kotak tak tahu lah. Buat kerja nak ada pelang kita. Tuhan, fatirus samawati wal ard. Dia yang menjadikan segala langit dan bumi ni tanpa tiru-tiru. Tu, tak tiru-tiru hak lain tak. Tu ardi ja'ilil malah tu tak atas sampai rata tu ja'ilil malaikati dan melantiklah ia ke malaikat tu rusulan sebagai utusan-utusan. Nah, tu kata melantik tu merubah-ubahlah. Latih hak ni, hati hak ni dah ni. Tu ja'il. Tuhan tu fatir, Tuhan tu ja'il, Tuhan tu khaliq. Itu. Habis. Tu 5 surah yang dibuat mula dengan alhamdu. Tutima atau pada kata ibtudi'a tadi. Wa qadih tutima. Boleh juga. Baca waktu wa wahra atah lah. Atah pada kata ibtudi'a tadi. Dibuat mula kadang-kadang wa qadih tutima dan sesungguhnya dibuat penutup lah bihi dengan dia dengan alhamdu ni. Khamsu suwaring. 5 surah aidan juga. Juga mana? Kama betul di alat dia lah. Seperti mana dibuat mula ke orang panggil dengan alhamdu tu. Dengan 5 surah. Dibuat sudah pun dengan 5 surah juga. Tu kata gharik sungguh ni. Masya Allah, Masya Allah. Ni faedah ni, faedah. Tu tengok. Mana dibuat khatimah, dibuat penutup dengan alhamdu tu 5 surah. Al-ula yang pertamanya surah tu Bani Israel. Ialah surah Bani Israel. Mana? Wahya dan ia surah Bani Israel itu khatimah dia ialah qauluhu, ialah firman-Nya Allah Ta'ala. Mana? Wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhiz walada al-ayata ay iqra al-ayah lah. Nah, gitulah. Wa qul dan katakanlah hey Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahilladzi bermula segala puji itu Allah Ta'ala belaka Tuhan yang lam yattakhiz tidak mengambil, tidak menjadilah ia waladan akan anak. Yang dia kata Tuhan boleh buat anak yang ni lah. Tu. Saya masa-masa pula klip Mesir tu. Masa klip Mesir 2013, akhir 2013 tu. Pernah singgah di satu surga. Masa tu nak pergi tengok wayang. Nak pergi tengok wayang kan. Tu.
Lepas tengok wayah, bukan nak kita tengok wayah, lepas tengok wayah, nah, singgahlah semaya ngorek. Pakai seluar jeans, baju cak korok itulah, rambut panjang patah belakang itulah, lepas rambut lepas itulah, ada dua kas kubah besar aku ini dah. Lepas duduk semaya ngorek tu sudah tu, dengar dia mau duduk ngajar sifat 20. Tu satu orang ustaz duduk mengajar tu kata kan, tuan-tuan, Tuhan ni dia bersifat dengan kudrat. Kemah tu nampak ngajar sifat 20. Alhamdulillah, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah. Jawa kata Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, masya-Allah, masya-Allah. Allah 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 Allah. Apa kudrat artinya berkuasa. Tak apalah, kita dah tu ni. Ada mau tak ada hal lah. Sikit-sikit punya khilaf ada apa. Suruh balah lah. Yang penting Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah. Tuhan ni dia bersifat dengan kudrat. Kudrat artinya berkuasa. Bila dia bersepakat, dia tu berkuasa, dia kuasa nak buat segala benda. Tuhan kuasa nak buat berlaku. Ikut benda Tuhan nak, dia boleh buat berlaku. Nah. Tu. Tuhan ni dia boleh tak buat anak? Dia tanya pula orang duduk depan tu. Orang duduk mengatuk, orang tua, orang duduk lenggak. Tuhan boleh buat ada anak dia. Bini dia. Mopak dia. Cerai jawab tu. Tak jawab orang ngangor gitu. Kita pun duduk rukuk belakang gitu dak tengok dak. Nak nanti tengok lah dia jawab kan. Tuhan kuasa tuan-tuan. Sudah. Tuhan kuasa tuan-tuan. Tu cuma dia tak ambuh ya, dia tak say, dia tak nak. For kita lah makan nasi dah 3 pinggan. Sedawa nyadak molek kenyat. Dah ada ni. Ada mau tawa pizza pun kita tak ambuh dah. Tapi kuasa dah nak makan. Kuasa kita boleh makan. Enggak ada mulut, ada gigi boleh mamuh. Nah. Tapi kita nak dah makan, tak ambuh. Maka kita tak makan. Supaya tu lah tuan-tuan. Sedap dia. Mana Tuhan boleh buat anak dia, bini dia. Siap. Betul sungguh lah Tok Syekh Ahmad, Tok Faridah, Tok Faridah Syekh Ahmad bin Muhammad Zain bin Mustafa Muhammad Al-Fatani sebut lagi tak Faridah ya tak apa. Ya, tidak wajib mengetahui ta'alluq tu zahir lah kalau dia orang awam. Tapi kalau dia orang khawah nak jadi tok lebar, tok guru, ustaz ni tak zahir. Kenapa terkadangnya dia tu boleh mengatakan Tuhan tu berkuasa boleh buat perkara yang mustahil pada akal. Tengok. Padahal anak bagi Tuhan, mopak bagi Tuhan, bini bagi Tuhan ni ialah perkara mustahil akal. Kalau kata Tuhan boleh buat, berarti bukan mustahil mungkin. Nah, anak bagi Allah tu boleh ada, boleh tak ada. Terima sungguh, terima ada. Penak gitu. Sedangkan Tuhan kata mana? Lam yattakhidhu walada. Nah, tidak menjadilah ia akan anak. Tak ada anak bagi dia. Tidak mengambil ia akan anak. Nah, mana anak bagi Tuhan itu mustahil. Dihukum dengan istihalah. Maka Tuhan kuasa tak? Tak lah jawab dia. Tak kuasa. Tapi jawab gitu tu su'ul adab lah. Maknanya jahat adab. Cuma nak menyata dalam majlis ilmu tak ada hal lah. Mana tak kuasa. Pas lemah tak kuasa. Hei. Bukan lemah tak. Ia tak ada sifat perkuasa tu baru lemah. Tak berkuasa tu tak lazim lemah. Itu ni. Tuhan ni main per ni. Ustaz buat dia tak dia berakhir per. Tu ada Tuhan tak berkuasa buat anak bagi dia. Lazim lemah. Hei, tak lazim lemah. Iya, kalau tak ada sifat berkuasa tu baru lazim lemah. Kalau tak berkuasa tak lazim lemah. Tengok apa dia hadap. Perkuasa dia tu hadap apa? Hadap benda wajib, benda mustahil. Dia tak berkuasa sungguh lah. Bukan hijab dia, benda wajib, benda mustahil. Nah? Tu tengok. Kemah weh. Wapa ni memang kemah. Sudut ayat lah. Nah, tu. Apa kita tak ada dulu. Tak ada kita hak dulu. Tuhan dengar, Tuhan mendengar tak lagi. Tuhan melihat tak lagi. Tak lepas tu buta pekak Tuhan. Tak. Tak lazim tak mendengar, tak melihat tu buta pekak, tak lazim. Dia kalau tak ada sifat pendengar, pelihat tu baru lazim buta pekak. Lagu tu kita tak reti kalau orang hak lawan Syekh pada Mekah ni, rasa bengang sikit lah tu ni. Bengang tu bukan kita, dia tu kita rasa bengang, bukan kita. Kita tak ada bengang apa dah. Jelas molek.
Oh, alah kita tu budi berapa juta ribu kali tu budi dengan Syekh pada N. Kalau tak apa dia kat payah nak payah si 420 ni. Nak dok main gagang ngajar dengan buta-buta bodoh gitu lah. Nah, menjeria tu betul sungguh. Nah, tu nanti sifat kalau buat muzakarah ni nanti siap lah. Kena lah. Ustaz dilanggar tu nanti tengok lah. Ha, tu. Siap dah ibarah tu. Risalah Hamidiyah ke apa siap dah. Tu. Tengok. Jadi Tuhan tu lam yattakhidh walada. Kok mana boleh kata Tuhan boleh buat anak? Kalau boleh buat anak bagi Tuhan tu harus. Harus ada, harus tiada. Nah. Tu sungguh terima tak. Terima ada, terima tak ada. Kok mana lagu tu? Al-ayata ikra ayata lah baca hingga habis ayat ni tulis panjang pula. Bes tu. Wasaniatu dan yang keduanya daripada 5 surah yang dibuat penutup dengan alhamdu ni suratun namli. Surah naml. Surah semut. Namlu ni surah semut deh. Wahya dan ia surah An-Namlu ni mana penyudah dia? Wa qulil hamdulillahi. Apa itu? Wa qulil hamdulillahi sayurikum ayatihi fata'rifunaha. Gitu deh. Betul tak? Itu dak hafid ni tak ingat. Betul tak tahu. Betul lah tu kok. Wa qul dan katakanlah hey Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah segala puji tu hak Allah Taala belaka. Sayurikum selagi akan kamu melihat, diberi lihat ke akan kamu ayatihi segala ayat-ayatnya fata'rifunaha. Tuh. Maka mengenalah mereka itu akan tanda-tanda kekuasaan Allah Ta'ala. Habis itu kok. Wasali satu dan yang ketiganya suratus Saffati. Suratus Saffati. Surah As-Saffat. Mana wahya dan ia suratus Saffat. Wasalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ini kita budak sudah amal dengan doa-doa. Nah. Tu kita sudah dengan doa. Wasalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Itu ya. Akhir sudah bagi suratus Saffat. Dengan alhamdu juga. Mana? Wasalamun alal mursalina dan bermula sejahtera tu turunlah di atas kalian rasul-rasul walhamdulillahi rabbil alamin dan segala puji Tuhan Allah Tuhan semesta alam. Habis. Warabi'atu dan yang keempatnya suratul Zumari, surah Az-Zumar. Wahia dan ia suratul Zumar tu, qauluhu ila firmannya Allah Taala. Wa qila alhamdulillahi rabbil alamin. Dikatakan segala puji itu hak Allah Tuhan semesta alam. Wal khamisatu dan yang terakhirnya suratul Jathiyah. Suratul Jathiyah. Surah Al-Jathiyah. Wahia dan wahua dan ia suratul Jathiyah. Wahia lah ni dah. Wahia dan ia suratul Jathiyah. Falillahil hamdu rabbis samawati wa rabbil ardi rabbil alamin. Gitu. Falillah maka sabitlah hanya bagi Allah. Falillah tu kena kata hanya bagi Allah Taala jua aja. Alhamdu oleh segala kepujian. Ni panggil mimba bitaqdimu ma haqqu ta'khiru tufidul hasra. Daripada bab mendahulukan perkara yang sepatut berada di belakang itu memberi makna hasar. Ya sepatutnya falhamdulillah. Tapi Tuhan kata falillahil hamdu. Tu. Maka hanyalah bagi Allah sahajalah, hanyalah, jualah, tidak pada yang lain. Itu dia panggil hasar. Gapo hanya bagi Allah Ta'ala sahajalah, tidak pada tidak pada yang lain. Alhamdu oleh segala kepujian. Segala kepujian tu hanya untuk Allah Ta'ala sahajalah. Tidak pada yang lain. Allah tu Rabbis samawati. Tuhan yang menjagai segala langit. Wa Rabbil ardi. Dan Tuhan yang menjagakan bumi. Rabbil alaminah. Dan Tuhan yang menjaga sekalian alam. Habis. Qala Ahmadul Malawi. Telah berkata oleh Syekh Ahmad Al-Malawi.
Tu. Dia kata kena walhamdulillah dan bermula alhamdulillah tu. Nak lafaz alhamdulillah tu. Walhamdulillah dan bermula lafaz alhamdulillah tu. Samaniyatu ahrufin. Tu. 8 segala huruf-huruf. 8 segala huruf-huruf. Ada alhamdulillah tak ada 5. Nah, apa tu? Lam, ha. Jadi 8. Nah, tak ada 5 dah alhamdulillah. Lepas tu tambah lam, ha. Jadilah 8. Samaniyatu ahrufi ada 8 segala huruf-huruf. Kalau gitu kata Syekh Ahmad Al-Malawi, wa abwabul jannati, dan bermula segala pintu-pintu bagi syurga itu samaniyatun, ialah 8 juga. Nah, jadi pintu syurga pun 8. Alhamdulillah pun 8 huruf, pintu syurga pun 8. Tu tengok. Faman qalaha, maka barang siapa yang berkatalah ia barang siapa Tuhan akan dia alhamdulillah. Dia kata alhamdulillah. Dia kata gitu. Faman qalaha, maka barang siapa yang berkatalah ia man Tuhan akan dia alhamdulillah. Dia kata-kata tu an safa qalbin, daripada bersih, yakni tu an safa qalbin. Tu kata tu daripada safa, mana bersih, suci hati. Kinayah daripada kata tu bukan kata dengan sebab terkejut ke ataupun saja dilatah ke tak. Betul-betul menghayati makna lah itu maknanya. Ansafa iqalbi. Alhamdulillah. Hati itu merasai sungguh bahawasanya puji itu semuanya hak Tuhan. Tak ada sepun terlepas daripada Tuhan. Hak berhak di makhluk tak ada. Kata dengan penuh hati itu bersih sungguh. Tengok. Istahaqqa tu jawab bagi man. Istahaqqa samaniyata abwabil jannati, nescaya berhaklah. Siapa? Man tu berhak apa? Samaniyata abwabil jannati, akan 8 bagi segala pintu-pintu syurga. Berhaklah ia. Ia berhak. Nak masuk hak mana-mana masuk lagi. Tu. Apa makna istahaqqa? Itu nak tafsir istahaqqa samaniyata abwabil jannah. Ayu khairu bainaha, diberi pilihkan di antaranya, di antara 8 pintu syurga tu, diberi pilih. Tu udkhuluha, masuklah kamu akan syurga tu, min abwabiha, daripada mana-mana pintu, haitsu syi'ta, sekira-kira hak munah hak mana ikut. Itu ana gitu nah. Ikut nak masuk hak mana, masuk lagi. Diberi pilih, ikut. Kenapa diberi pilih tu? Ikraman lahu. Kerana nak mempermuliakan baginya, bagi man, bagi barang siapa tadi. Tu nak mempermuliakan baginya, bagi man tadi. Wa innama, dan hanya sanya yadkhulu minal babil ladzi alimallahu annahu yadkhulu minhu. Apa dia ni? Wa innama, dan hanya sanya yadkhulu minal babi, masuklah ia daripada pintu allazi, yang bermula pintu tu alimallahu, yang telah mengetahuilah oleh Allah Ta'ala annahu, akan bahawasanya yadkhulu, masuklah ia mantu minhu, daripada pintu. Minhu ay minal babi tadi. Maksudnya diberi pilih, tapi dia masuk pintu mana-mana tu Tuhan tahu dah. Mana gitu Tuhan tentu dah yang nak masuk pintu mana-mana tu Tuhan tentu siada. Tapi diberi pilih tu kenapa? Kerana nak mempermuliakan dia. Bukan kata tu diberi pilih nak masuk pintu mana-mana tu Tuhan tak tahulah yang nak masuk pintu mana, ikut dia lah, atas dia lah. Jadi bodoh pula Tuhannya. Dari sini jatuh ke bodoh pula Tuhannya. Tak. Tuhan tahu sedia kala lagi. Si mamak tadi tu, hak mengucapkan alhamdulillah dengan hati yang penuh bersih, suci, ikhlas sungguh tadi tu, akan masuk ke syurga kok pintu tu contohnya. Kok syurga Firdaus contohnya. Tapi apa suruh diberi pilih lagi tu? Kerana ikraman lahu, kerana nak mempermuliakan bagi dia. Masuk pintu mana-mana, macam buat happy
Nah, macam VIP ikut masuk itu mana-mana orang ya payah pakai kad VIP tu, tak boleh nak kad dah. Kalau tinggal kad tu baru bunyi kad tak boleh masuk ni, tak boleh masuk. Tak kira tanfiziyah tak tanfiziyah, tak ada kad VIP tak boleh masuk. Kalau ada kad VIP, pintu mana-mana kok nyelo dia lagi dia ni. Tengok kad itu, VIP gigi. Nak masuk ke mana? Kok nyela boleh, kok atas boleh, kok bawah boleh. Gilah. Nemo VIP. Tu eh. Tapi kau nak masuk kok nyela, dah mau tahu dah. Nah. Tu. Jadi Tuhan ni tahu dah. Hamba tadi tu nak masuk itu mana tu Tuhan tu dah. Apa-apa yang dia guru dah diberi pilih lagi tu. Nah, ikraman lahu kerana nak mempermuliakan baginya. Gitulah tu kok. Alaiha tu harah rumuh intaha dah. Hanya duk baca lama ya tu. Apa baca ya. Intaha mana? Habislah kalam bagi Imam Ahmad Al-Mallawi. Habis itu. Kemudian qala Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullahu taala wa qaulun nazim. Dan bermula perkataan bagi nazim wa qaulun nazim dan bermula perkataan nazimi bagi nazim wal qaulun nazimi dan bermula perkataan bagi nazim itu dah. Wa qaulun nazim dan bermula perkataan bagi nazim mana perkataan dia? Al-qadimil awali. Tu. Mana yang kata al-qadim? Itulah. Kita ni duk syarah alhamdulillah baru ni. Tak ada duk masuk lagi ngaji sifat 20 ya. Nah. Falhamdulillahil qadimil awwali. Tu. Jadi bermula perkataan bagi nazim al-qadimil awwali. Al-qadimil awwali hingga mana? Ila akhirihi hingga akhirnya nyonya qaulin nazimi. Ila akhirihi hingga akhirnya nyonya qaulin nazimi. Qala al-Halimiyu. Ialah telah berkata oleh Al-Halimi, oleh Syekh Al-Halimiyu. Dia kata kan ni maqal kau. Maknal qadimi. Bermula makna bagi koding. Koding ni apa makna? Koding ni maknanya annahu bahawasanya al-mawjudul ladzi laisa liwujudihi ibtida'un. Benda ada, al-mawjud, mana benda yang ada. Itu mana mawjud, benda ada. Tu al-mawjud, benda yang ada, alladzi laisa liwujudi, yang tidak adalah bagi adanya al-mawjud ibtidaun oleh permulaan. Tak ada permulaan. Gitu deh. Tu annahu bahawasa al-mawjudul ladzi laisa liwujudihi ibtida. Mana bahawasanya koding itu ialah benda ada yang tidak adalah bagi adanya. Tunya yang ada tu ibtida, tak ada permulaan. Wal mawjudul ladzi lam yazal, dan ada yang senantiasa. Lam yazal maknanya yang senantiasa, mana lam yataghayyar. Lam yataghayyar, tidak berubah. Itu maknanya. Itu makna benda koding. Maknanya sini gini benda koding ni benda ada, tak kira zat ke sifat, atau ke dia ada, tak ada mula bagi ada, dan senantiasa, tak berubah. Itu orang panggil benda koding. Gitu ke? Ya, jadi koding azali tu kan ada umur khusus deh. Ada umur khusus dia. Ya koding ni khusus, azali tu umum. Nah, azali ni tak kira asal kata ma la awwala liwujudihi imma wujudan amla, tak kira lah. Maknanya benda azali ni barang yang tidak ada mula. Ma la bidayatah. Ma la bidayatalah. Tidak ada permulaan baginya. Itulah. Sama ada benda tu ada atau tak ada, tak cara. Tadi tiap-tiap benda tak ada mula, sama ada benda tu ada atau tak ada, itu dipanggil azali. Gitu deh.
Kalau tak silap gitulah. Jadi, kalau kita kata zat Allah Ta'ala boleh boleh panggil qadim, boleh panggil azali. Sifat-sifat ma'ani Allah Ta'ala boleh panggil qadim, boleh panggil azali. Gitu deh. Ada pun sifat hak sungguh saja, tak boleh panggil qadim, tapi boleh panggil azali. Ini di atas satu qaul pendapat ulama lah. Mana qadim dengan azali tu ada umur khusus dia. Dah. Tu. Hmm. Gitulah. Kalau tak silap ah. Jadi kalau hak qadar tu tertentu dengan benda ada. Ada pun azali umum. Tak kira. Benda ada ke, benda sungguh saja ke, kalau tak ada mula bagi sungguh dia, tak ada mula bagi ada dia, maka boleh dipanggil azali. Gitu dah. Tu. Boleh panggil azali. Betul tu? Jadi tiap-tiap qadar tentu azali. Betul tak? Tiap-tiap qadar tentu azali. Tapi tiap-tiap azali belum tentu qadar. Betul tu kok. Tiap-tiap azali belum tentu qadar. Mana azali? Sifat wujud azali. Qadar tak? Tak. Sebab apa? Wujud bukan ada. Wujud amrun iktibari saja. Kidam bakok mukhalafah yang munasib wahdaniyah. Azali tak? Azali. Qadar? Tak. Kenapa? Kerana dia tu sungguh saja. Nah, kaunuhu qadira kaunuhu tu. Azali tak? Azali. Qadar? Tak. Sebab dia tu orang panggil apa? Halun maknawiyah. Nah, gitulah. Jadi tiap-tiap qadar tentu azali, tiap-tiap azali belum tentu qadar. Kudrat, qadar. Azali. Ada. Iradat ilmu hayat itulah. Dah. Ini nak cerita katanya qadar ni kena kepada benda ada, tak ada mula bagi ada dan tak berubah. Gitu dah. Intaha perkataan al-Halimiyyu. Wal awalu itu lah. Awal awalu tu nak tafsir huwal qadimil awali. Huwal qadimil awali. Jadi al awalu situ tu maknanya al awali ialah wal awali, mana dan bermula lafaz awali itu apa maksud? Wal awalu dan bermula awal tu apa maksudnya? Huwal ladzi la iftataha liwujudi. Awal tu ialah yang tidak ada pembukaan bagi adanya. Itu makna awal. Tu. Jadi huwal awwal wal akhiru. Tengok. Huwal awwalu, dialah Allah awal. Apa makna awal? Bukan awal dengan makna yang mula-mula ada. Ada duk mengajar kata huwal awwalu, dia Allah yang mula-mula ada dulu. Ya tak ada ke? Arti dia pun baru ada. Nah, tapi dia dulu ada pada kita. Kalau kita dulu kat kita jadi Tuhan. Hai berat aku tu. Karuk parak tu mengajar tu. Dah. Bukan awal dengan makna mula-mula ada. Awal dengan makna tidak ada pembukaan bagi ada. Tu. Awal la awwala li wujudi. Awal la iftataha li wujudi. La iftataha li wujudi. Tidak ada pembukaan bagi adanya. Itu makna awal. Itulah. Wal akhiru dan bermula al akhir pula huwallazi la ikhtatama li wujudihi. Akhir-akhir dengan mana apa? Ialah yang tidak ada penutup bagi adanya. Jadi ada orang ngajar kata huwal awalu, dia Allah yang mula-mula ada. Dulunya dia tak ada agak, lepas tu dia ada mula-mula. Lepas tu dia layak jadi Tuhan. Kalau kita mula-mula ada, kita dah Tuhan. Salah berat ngajar itu. Lepas tu huwal awalu wal akhiru. Dia yang akhir. Apa makna akhir? Dia pun akhir kali tak ada agak, mati agak. Nah. Apa dalil yang kata kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Semua binasa melainkan wajah je hak kekal. Boleh dia faham gitu. Jadi Tuhan pun mati juga, cuma wajah Tuhan yang hak kekal. Karuk tu. Tak betul tu mengajar itu, dah. Tu salah besar tu mengajar itu. Macam orang accident kata. Nah, orang accident kena gilih kelori. Habis tubuh hancur, kepala saja hak lekat di divider kata. Hak lagu tu Tuhan mati juga tapi ya akhir kali. Salah faham lagu tu. Akhir dengan makna la ikhtatama li wujudi. Akhir dengan makna tidak ada penutup bagi adanya. Tidak ada akhir bagi adanya.
La akhira li wujudih. Boleh tak? Begitu tak? Dah. Habis. Wal baki, dan bermula baki. Baki apa makna sini? Ad-daimul ladzi la yazulu. Itu makna baki. Mana ad-daimu yang senantiasa, allazi la yazulu, yang tidak hilang. Apa? Tidak hilang. Macam kita ke hilang. Tu harus hilang, harus tak ada. Berubah. Berubah tu lah orang panggil tak kekal tu. Dulu kecil halus lah ni, oh besar bucik buruk. Nak? Tu tengok. Berubah tak? Berubah. Itu nak ayat kata kita tu tidak baki. Kita tidak ada imul ladzi la yazulu. Bahkan kita tu tagayyur. Kita tu berubah. Itu dah. Wa makna bila tahawul. Dan bermula makna bila tahawul. Falhamdulillahil qadimil awwali. Al-akhiri wal-akhiril baqi bila tahawuli. Apa makna bila tahawul? Tidak berubah. Ai bila taghayyurin. Tidak berubah. Itu makna tahawul. Tidak berubah. Tuhan ni tak berubah. Adapun kita ni berubah. Tuhan yang merubah. Sebab tu almarhum guru sekumpul kan ada doa hak selalu hak dia pesan suruh buat amal kan. Ya muhawwilal ahwal. Hawil halana ila khairil hal. Kalau tak silap, kalau salah kan, cek balik tu, betul baliklah. Ya muhawwilal ahwal. Hei Tuhan yang merubah-rubahkan kelakuan hamba. Hawil halana. Ubahkan kelakuan kami. Ila khairil hal. Kepada sebaik-baik kelakuan. Dah. Tuhan tak berubah. Kita ni hak berubah ya. Nah, kita hak berubah. Jadi Tuhan tu baqa, kekal. Dia kidam dengan baqa ni saling talazum dah. Ia saling talazum. Ia saling berlazim-laziman maknanya. Kalau ternafi satu, ternafi juga satu lagi. Gitu. Habis itu. Baik. Apa makna wa makna bila tahawulin? Ai bila taghayyurin. Dan bermula makna bila tahawulin itu ai bila taghayyurin. Dengan ketiadaan berubah. Wahwa dan ia bila tahawulin ai bila taghayyurin ni. Tafsirun li baqi. Ialah tafsir bagi baqi. Zat yang kekal. Itu makna baqi. Qadim maknanya zat yang sedia. Tu kenapa dia baqi, dia qadim? Karena dia ada dia tu bersifat dengan sifat kidam dan baqa. Sebab tu Imam Abul Hasan Asy'ari, yang sebenar-benarnya Imam Abul Hasan Asy'ari, kidam dan baqa ni sifat ma'ani tu. Ada sifat ma'ani. Dalam satu kitab ibarahnya baqa sifat ma'ani. Dalam satu kitab yang lain kata kidam sifat ma'ani. Bahkan dijumpai dalam satu-satu ibarat yang lain dikatakan Imam Abul Hasan Asy'ari mengisbatkan kidam dan baqa tu ialah sifat ma'ani. Jadi sifat ma'ani di Imam Abul Hasan Asy'ari 9. Qudrat, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, kidam, baqa. 9. Kemudian tambah lagi 9 ni mana? Yadun, wajhun, istiwa, tu dia panggil sifat juga tu. Sifat khabariyat, sifat sama'iyat yang di sisi Imam Abul Hasan Al-Asy'ari ialah sifat ma'ani. Sifat. Bukan jawareh, bukan anggota, bukan. Itu nak baik dah. Tapi perkara ni kita tak sebutlah. Orang tak mengajar lah lagu tu. Kenapa? Kerana benda tu bahasa yang rumit, serta pulaknya di dalam kitab-kitab besar-besar, mutawwalat, kitab-kitab ilmu kalam yang mutawwalat, yang panjang-panjang, ilmu kalam yang bahar panjang-panjang dah. Kita duduk biasa kan, sifat nafsiyah, salbiyah, ma'ni, ma'nawiyah. Li'anna makna tahawuli, kerana kenapa kau orang panggil bila tahawuli ai bila taghayyurin itu ialah tafsirul lil baqi, ialah tafsir bagi makna baqi. Lianna makna tahawuli, kerana bahawa bermula makna bagi tahawul tu khabar intiqalu min halin ila halin,
berpindah daripada satu kelakuan kepada satu kelakuan yang lain. Min halin, daripada satu kelakuan kepada satu kelakuan yang lain. Habis. Tuh. Itu dia panggil tahawul, berpindah. Mana berubah. Habis itu. Faidatun ay hadhihi faidatun azimatun, bermula ini ialah satu faedah yang sangat besar. I'lam, ketahuilah olehmu annal asya'a, akan bahawasanya segala sesuatu tu ala arba'ati aqsamin, di atas 4 segala pembahagian. Mana 4 segala bahagian? Syai'in, satunya la awwalalahu, suatu yang tidak ada awal baginya, wala akhiralahu, dan tidak ada akhir baginya. Gapo benda tak ada awal, tak ada akhir. Wa huwa, dan ia orang panggil tidak ada awal, tak ada akhir, tu zatullah ta'ala, ialah zat bagi Allah Ta'ala, wa sifatuhu, dan segala sifat-sifatnya Allah Ta'ala. Itu benda tak ada awal, tak ada akhir, dan tak berubah. Bila sebut kata tak ada awal, tak ada akhir, tu tak berubah. Itu. Wa syai'in, dan satunya lahu, ada baginya awalun, ada baginya awal, ada permulaan baginya, wa akhirun, dan ada baginya akhir. Gapo dia benda ada mula ada akhir, wa huwa, dan ia tu zatu makhluqina, ialah zat makhluk ni. Zat kita dah, zat kita ni ada awal ada akhir. Dah. Wa zatu makhluqina wa sifatuhum, dan segala sifat-sifat mereka itu makhluk tadi. Wa syai'in, dan yang kedua, yang keberapa, yang ketiganya, sesuatu laisalahu, tidak ada baginya, bagi syai' awalun, tak ada awal. Tak ada awal. Tidak ada awal. Walahu, tapi ada baginya akhirun. Tak ada awal, tapi ada akhir. Gapo? Wahwa, dan ia adamunal azaliyu. Tak ada kita sedia kala. Tak ada kita sedia kala tu. Allah. Ni sedap ni kalau Syekh Jamal Farouk ada video orang tag ke saya. 5 minit. Tapi kalau buat terjemahan Malaysia tu memang kemah. Ya, syarah wahdatul wujud. Makna sebenar wahdatul wujud. Syekh Jamal Farouk ni guru saya duk belajar usuluddin di Masjid Azhar lah. Kalau penulis saya ada di Facebook baru saya post tu kan. Ada saya tag nama dia Dr. Jamal Farouk Ad-Daqaq Al-Hasani. Ambil kuliah usuluddin dulu. Sedap syarah ni. Dia lah sedapnya, kita tu tak kerti nak syarah pada dia, tapi dengar tu lagu ni sebenar makna wahdatul wujud hakiki di sisi orang sufi ada kait dengan bahasa ni adamunal azaliyu. Tak ada kita pada masa sedia kala. Tak ada kita pada masa sedia kala tu, tak ada mula tu. Tapi ada akhir dah. Ada lah. Bila kita tu dijadi oleh Allah Ta'ala, berakhirlah. Tak ada kita hak dulu. Tak ada kita dulu tu ada mula tak? Tak ada. Tu. Wahwa, dan ia mana? Laisalahu awalun, tak ada permulaan, tapi walahu akhirun, ada baginya, bagi syait tadi tu akhir. Mana? Adamunal azaliyu, tak ada kita sedia kala. Fayantahi biwujudina, maka terhentilah tak ada kita sedia kala tu dengan sebab ada kita. Bila Allah Ta'ala menjadi kita, maka tak ada kita tu berhentilah. Tapi tak ada kita sedia kala tu ada mula tak? Tak ada. Memang asal dah orang panggil tak ada. Sebab tu setengah ulama kata ada dengan tak ada kita pada masa azhar. Hak mana lebih berat? Berat kau sebelah tak ada. Kerana memang asal kita tak ada. Bukan tak ada kita tu tak ada mula bagi tak ada. Bila tak ada kita tu berhenti. Bila kita tu ada. Itu tu. Dari sudut pandang tu lah. Tu wahdatul wujud tu. Tak erti nak syarah kita bukan ahli. Tapi kalau ada orang pandai buat video, sedap tu kalau terjemah tu. Boleh orang panggil istifadah. Wa syai'in, dan yang keempatnya sesuatu lahu adalah baginya awalun, ada awal, wa laisa lahu, dan tidak adalah baginya akhirun, tidak ada akhir. Awal mula ada, tapi akhir tak ada. Apa? Gapo dia benda tu? Wa huwa, dan ia ad-darul akhirati, ialah negeri akhirat. Negeri akhirat tu ada awal, ada. Bila? Mula tiup sangka kala tu kan? Ya, lalu dah negeri akhirat tu. Mula dah lah. Tu darul akhirah. Lepas tu, habis bila negeri akhirat ni? Tak ada akhir.
Jadi pak ni kalau kita hafal oh comel. Nah, comel benar. Ada benda hak tak ada mula, tak ada akhir. Gapo? Allah zat dia, sifat-sifat dia. Ada mula, ada akhir. Gapo? Zat kita, sifat-sifat kita makhluk. Tak ada mula, ada akhir. Mana? Iaitu tak ada kita pada masa sedia kala. Ada mula, tak ada akhir. Gapo? Akhirat. Itulah gitu. Habis itu. Kemudian kita sambung pula insya-Allah dah. Stesen dia dah tu. Qala an-nazimu rahimahullahu ta'ala summa salatu wassalamu sarmada ala nabiyyi khairi man qad wahhada wa alihi wa sahbihi wa man tabi' sabila dinil haqqi ghaira mubtadi' wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajlihi wa ajlihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa amalin wa niyatin wa i'tiqad wa na'udzubika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa amalin wa niyatin wa i'tiqad wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasulika nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna ilma syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah واستعملنا بها بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن وصلى الله وسلم على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, terima kasih kepada Baba. Sama. Ada soalan apa? Ada soalan tu. Apa tu? Tak nampak dia. Betul. Dia tanya, dia kata, Ustaz, bagaimana jika syarat itu taklid dengan satu ulama yang menyesatkan Ibn Arabi, bolehkah ikut? Ya. Oi, panah tu. Panah tu soalan tu. Ya, kalau dia taklid dengan ulama hak mengkafirkan Ibn Arabi, maksud dia ikut dengan ulama tu lah. Tapi dia tidak boleh panggil membatalkan ijtihad lah. Al-ijtihadu la yunqadu bil ijtihadi. Ya bab takfir ni ke qadiyatut takfir ni masuk dalam bab fiqh. Jadi bila masuk dalam bab fiqh, dia kembali kepada ijtihad. Jadi terkadangnya orang panggil apa? Zallah. Ada banyak juga petua-petua ulama ni orang panggil zallatul aqdam. Maknanya tergelincir kaki, gaduh cepat nak kapi. Ada tak gitu? Tu sebab tu kita tu ulama petua tu biarlah dia tu ulama. Dia ada hujah dia akhirat esok. Kita bahagia orang nak taklid ni, kita tu kena orang panggil cermat dah, nak taklid hak mana. Tu. Jadi sebab tu tutup guru kita ya banyaknya taklid kepada ulama hak tak mengkafir ataupun tak wakuf, pakai tak cara terus. Kafir tak kafir orang tu serah pada Allah Taala. Laha makasabat walakum makasabtu. Tapi kalau kita tu taklid pada ulama yang mengkafir, maka kita tu termasuk di kalangan ulama tu lah. Artinya apa? Maka kita tu kena siaga lah akhirat esok. Ada hujah-hujah ke apa? Kena siap lah. Tu kena berhujah lah. Salah ke dia tu tak kafir ke mana? Sudah. Ulama tu tak apalah. Dia boleh jawab. Kita tidak ulama lah kata. Tu. Ya kata kafir, kita turut je. Aku tak nak suruh mengikut aku. Sudah. Aku petua je. Nyata-nyatanya salah. Tengok. Mengeluh tu tersalah menghukum seorang tu 1000 orang tu mukmin muslim itu lebih baik daripada kita tu tersalah menghukum ke seorang muslim tu dengan kafir. Tu ulama kita jaga benar tu. Terus kalau ada 99 alamat kafir, alamat kufur pada diri seorang, satu saja ada alamat muslim, hukum dia muslim, kata Imam Ahmad bin Hanbal. Kata Imam Abu Hanifahnya gitu. Imam Malik pun kata lagu tu juga. Ada 99 alamat kafir. Boleh tak nak kafir dah kita. Ada alamat muslim. Nama dia ke, piyah lekat tapal, pak je ke, itu tak kira lah. Hukum dia Islam. Hukum dia Islam. Pada. Tu cara ulama kita. Apa tak lagi Ibn Arabi ni?
Mari pondok tengok kita banyak kita ni. Nak tambung tu. Tinggi tu. Oi. Kita ada sahur fusuk dengan futuhat makiyah. Kita lain banyak lagi. Ada cara kita hadis dia. Kita hak syariat dia. Nah. Hak duduk kecek medan syariat. Tak ada canggah dengan syariat. Banyak je. Tu. Tapi oleh kerana futuhat fususul hikam futuhat tu. Banyak kalam-kalam hak kita kira zahir kita tu kufur lah. Zahir kita kerana kita tu tak nampak. Batinnya tak tahulah murak tuai dia nak cakap tu maksudnya apa. Itu petua Imam Nawawi. Muhyiddin Imam Nawawi ni sezaman dengan Muhyiddin Ibn Arabi. Kalau tak silap pernah jumpa ke atas selisih ke lagu mana. Dia pernah orang tanya tentang apa hak ditulis dalam kitab Fusuk atau kitab Futuhat Makiyah. Apa katanya Muhyiddin Imam Nawawi. Dia kata kalam tu kalam kufur. Tapi tuai dia, sahih dia, kita tak tahu. Kita serah pada Allah Ta'ala. Kalam tu zahir kufur. Kalam-kalam hak kufriat tu lah kata ni. Gitu je lah. Jadi kalau kita taklid pada ulama yang mengkafir, kita kena siap-siap jugalah untuk berjawab, bergua di hadapan Allah Ta'ala. Dia kata, lepas tu, hak taklid kata tak kafir, tak apa. Sebab tak kafir tu bukan hukum, kerana asal dia dah. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Ni pelik. Ada Ustaz Naderus tu lah kata. Jadi kalau hak mengkafir pun dipertanggungjawab, hak memperwali pun akan ditanggungjawab. Nah, memperwali hak tak mengkafir. Hak memperwali tidak dipertanggungjawab. Amba lah ni amba husnuzan kata Ustaz Fuad ni wali. Amba husnuzan Ustaz Fuad ni wali. Amba nak kata dah. Nah, tak ke akhirat Tuhan akan tanya. Pak mu kata Fuad ni wali, mu tahu di mana? Ada tanda, ada alamat. Dak, saya sangka baik Tuhan. Saya suka baik kata Ustaz Fuad ni wali. Buat apa? Piah duduk 4 jam atas kepala dia ni. Awak lah ngaji pula. Lepas tu kuat pergi apa-apa pula. Tarekat ni zikir sana, zikir sini. Khidmat ke jamaiyah Nahdlatul Ulama gitu gini. Lagi jadi ketua Ansar insya-Allah. Jadi saya suka baik dia waliullah. Nak kata kan? Mana Tuhan tanya lagi? Tu memang kita disuruh suka baik semua dengan manusia. Nak suka baik semua dengan orang. Nah, tu. Ada apa kupu, ni dipertanggungjawab. Kita tak hukum orang tu kupu, tidak dipertanggungjawab. Kerana memang asal tu tak kupu dah manusia ni. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Tiap-tiap anak beranak tu semua fitrah. Kemudian, hak yumajisani, yunasirani, tu siapa? Corok dia lah. Corok mokpok pendidikan dia. Hak Yahudi ke dia, Nasrani ke dia. Itu. Jadi kalau kita jumpa orang, orang Cina lah contohnya, tak tahu agama gapo, kita tak suka kata dia kafir. Tak ada gapo. Tiap-tiap orang Cina mesti kafir kau. Tu berlambuk orang Cina di Cina tu Islam. Adakah kita akan dipertanggungjawab? Tak ada masalah apa. Tapi bila kita kata, mu ni kafir ni. Siap. Mana tanda? Mana dalil? Mana alamat? Hujah kan? Kena berhujah. Sebab kita menghukum kan. Macam ada kita mendakwa orang lah. Kita mendakwa orang tu curi. Mana hujah? Mana saksi? Mana dalil? Gitu. Tapi kalau kita tak tuduh orang tu curi ke gapo, apa kita kena dipertanggungjawab? Pelik. Tu macam saya tak tuduh Ustaz Fuad curi. Lepas tu saya kena heret juga ke polis pergi mahkamah. Hakim kata, mana dalil kata Fuad tak curi, awak kata dia tak curi. Lah, saya mana tahu. Saya tak tuduh gapo pun dia. Dia ni. Kena juga ke ada dia lah. Dia hak kena soal, kena tanggungjawab ke berhujah ni. Siapa hak tuduh siapa? Saya tuduh Ustaz Fuad curi. Polis buat siasatan heret pergi mahkamah. Hakim kata, mana bukti, mana saksi awak kata Fuad ni curi? Mana? Barulah dipertanggungjawab. Lagu tu dah. Panjang sikit jawab tu. Kenapa? Kerana berasa panas juga. Tapi orang nak sayang-sayang belaka. Kita lah boleh siwi balas lah. Nak jadi comel belaka. Habis. Ada lagi soalan kalau ada. Kami nak taklid Ustaz Naderus tu gaya tu. Siapa? Takut dia mau nak taklid Ustaz Naderus lah.
Jangan tak taklid lah. Kita buat kajian jugalah. Duduk taklid kita. Dia duk ayat kita kena bodoh kau tu. Kata kita pula. Kalau salah kau kajian dia tu tak tepat, kita kena bodoh ke dia pula. Gitu. Kalau moleknya kita tak payah duduk taklid mana-mana. Kita kaji. Kalau kita rasa kaji, nak kaji, kita kaji. Kalau rasa tak perlu kaji, tak payah kaji. Tak apa. Tu terbaca kalam Imam Ghazali deh. Lawak itu. Ya. Hobi. Tak ada kewalian saya tu banyak sangat apa. Cerita sikit. Banyak. Cerita sikit dah banyak sangat lagi pekat taklid saya. Pakat cium ni. Ada ikut saya lah lagi je. Jadi ada lagi salah, ada lagi. Ada lagi salah. Kita tak bawa ni. Kalau tak ada kita tutup majlis ni insya-Allah. Baik. Jadi sekadar tu dulu orang kata malam ni. Terima kasih banyak atas